Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama kembali kita dalam program Islamic Studies at UM dan saya moderator anda Nur Syahidah binti Faad. Hari ini kita akan mengupas tentang buku Masyarakat Sivil Malaysia. Masyarakat Sivil Maya di Malaysia, penerusan atau perubahan. Jadi bersama-sama kita seorang tokoh yang bukan calang-calang ya, Profesor Dr. Sharifah Hayati binti Said Ismail, editor kepada buku ini. Dan mungkin Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Prof. Syahida. Apa khabar? Sihat? Baik, Alhamdulillah. Baik Prof, mungkin ada yang tertanya-tanya berkaitan apa sebenarnya masyarakat sivil maya di Malaysia ini. Mungkin tak berapa familiar masyarakat sivil. Mungkin Prof boleh ceritakan sinopsis dah sekaligus ya berkaitan dengan karya ini, dan masyarakat sivil maya di Malaysia ini apa sebenarnya Prof? Okey, baik. Terima kasih banyak kepada sahabat saya Dinda kita, Dr. Syahidah, Pak dan semua warga Maya. Ni kita nak cerita pasal Maya. Semua warga Maya Islamic Studies at UM. Kita di Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Alhamdulillah. Terlebih dahulu saya ucap banyak terima kasihlah atas peluang untuk kita berkongsi buku baru yang ada di Akademi Pengajian Islam dan juga Jabatan Siasat Syariah lah. Akademi Pengajian Islam, iaitu buku saya dan rakan-rakan, iaitu editor bersama bagi buku yang Dr. Syahidah sebutkan tadi, iaitulah Masyarakat Sivil Maya. Kita biasa dengar masyarakat sivil. Tetapi dalam buku ini kita lanjutkan lagi sesuai dengan era digitalisasi sekarang ni yang begitu berkembang, dan kita postmodernism, kita pun berada di post pandemic. Jadi maya ni dah jadi biasa bagi masyarakat hari ni kan Syahidah. Jadi virtual society ataupun virtual space ni kita tumpahkan dalam bentuk penulisan hasil daripada kajian-kajian hampir keseluruhan penulis kita dalam buku ni yang menyumbang 10 bab. Dalam buku ini adalah seramai 19 orang penyelidik. Ramai penulisnya. Ramai. Penyelidik ini adalah daripada universiti-universiti tempatan kita. Termasuklah saya sendiri dan juga editor yang bersama-sama dalam buku ini adalah Profesor Dr. Mahmud Tumin daripada Fakulti Ekonomi dan Pentadbiran. Begitu juga Dr. Mazlan Cik Soh adalah pensyarah kanan di Jabatan Polisi lah, Studies di UiTM Cawangan Negeri Sembilan. Jadi selain daripada kami, 19 penyelidik tadi yang menyumbang 10 bab dalam buku ni, suka saya nak ucapkan berbanyak terima kasih juga kepada mereka yang telah menyumbang idea hasil-hasil penyelidikan mereka ya dalam bentuk bab ini. Datangnya daripada pelbagai universiti, termasuklah daripada UTM, USIM, private university pun ada, Sunway University ya, UKM, UTM ya, yang menyumbang buku ni. Jadi kalau dilihat kepada buku yang diterbitkan pada 2024 ni tahun ni, saya katakan tadi masyarakat sivil yang kita highlightkan di sini adalah perkataan maya ni. Macam mana kita tahu civil society ataupun masyarakat sivil ni adalah third force dalam negara ya. Penyumbang yang ketiga dari sudut sumbangan besar untuk menolak dasar-dasar negara ya, menyumbang dasar negara, memberi idea dan input kepada organisasi dan juga masyarakat dan negara. Jadi apabila berlakunya perkembangan dari sudut digitalisasi, yang kita tahu pun rekod statistik dunia pada tahun 2021 sahaja pun masyarakat digital ni yang menggunakan kuasa internet terutamanya dah sampai pada 5 bilion dah kan Syahidah. Jadi oleh kerana itu makanya kita harus memahami bahawa masyarakat yang menjadi third force ini sudah semakin laju peranannya dan besar peranannya apabila mereka ini mempunyai daya dari sudut penguasaan IT.
iaitulah information technology, mempunyai penguasaan terhadap teknologi maklumat kita kata. Jadi pemberdayaan masyarakat sivil dengan menggunakan teknologi maklumat yang ada yang semakin laju, dan kalau kita lihat capaian di negara kita je pun ya Syahidah dah hampir 90% ya capaian kepada internet itu. Jadi dengan sebab itu kita lihat apakah peranan masyarakat sivil ini sudah tentu terutamanya dalam konteks negara digitalisasi ini ya. Jadi kalau kita lihat peranan yang mereka mainkan tu dalam buku ini mengenengahkan pelbagai sektor peranan, termasuklah dunia kesihatan, termasuklah organisasi Islam, agensi-agensi Islam. Contohnya dalam bab yang saya tulis bersama rakan-rakan, termasuk salah seorang pelajar postgraduate kita juga, hasil pada kajian mereka tu adalah bagaimana agensi Islam kan Syahidah dah berkembang dah dengan memberikan perkhidmatannya yang cepat, yang laju menggunakan kaedah-kaedah teknologi. Sebagai contoh, kalau kita nak tengok agensi Islam sebagai contoh, saya katakan tadi JAKIM contohnya, tabung haji contohnya. Kita datangkan contoh tabung haji, datangkan contoh JAKIM kan. Bila mana pelanggan nak tahu, nak cek tentang halal, kita ada verify halal, diperkenalkan smart halal, e-aduan. Jadi benda-benda macam ni dilihat bagaimana digitalisasi itu dan masyarakat itu dapat memberdayakan lagi kuasa teknologi ini dalam penyampaian perkhidmatan. Baik. Kalau kita lihat kepada tajuk ini berkaitan dengan penerusan atau perubahan, apakah maksudnya Prof? Sama ada perlu prestasi, mungkin dari sudut prestasi diteruskan lagi dalam keadaan seadanya sekarang atau perlu kepada perubahan secara keseluruhannya. Bagus soalan tu, dan sudah tentu ada perkataan atau di situ, cuma tak ada tanda soalan. Jadi nak pilih yang mana. Sememangnya dunia yang bergerak pantas ini kita tidak dapat elakkan bahawa masyarakat maya ataupun global civil society yang virtual ni sudah di mana-mana pun di dunia sudah meneruskan kaedah maya ini. Maknanya kita kena semakin aktif dalam penggunaan internet, online, virtual, dalam macam-macam lah, termasuk hari ini media sosial kan. TikTok paling laju kot YouTube dan sebagainya kan. Jadi dalam apa bidang pun memang penerusan lah. Dah nampak semakin penerusan. Bahkan PDP. Dalam buku ini juga menerangkan tentang pembelajaran dan pengajaran secara virtual ya. Walau bagaimanapun sudah tentu bila kita question tentang perubahan tu, artinya ialah ada cabaran-cabaran dan halangan-halangan yang dilalui. Semakin pantas manusia ini bergerak dan pelbagai perkara dia berdepan juga dengan cabaran lah, halangan. Jadi buku ini kalau saya boleh kongsikan bab-babnya Doktor, mungkin lebih jelas tentang apa yang dibincangkan dalam buku ini yang boleh menarik perhatian lah kepada semua yang nanti mungkin berminat untuk membacanya. Saya berikan gambaran 10 bab tersebut secara ringkas saja ya. Dimulakan dengan tak nak I care, bantahan masyarakat sivil di ruang maya. So ini macam mana masyarakat sivil ini juga menunjukkan bantahan-bantahan mereka tidak lagi dengan spanduk semestinya ataupun dengan surat-surat ataupun dengan aduan dalam kotak, tetapi bantahan-bantahan yang dinyatakan secara jelas di dalam ruang maya. Begitu juga solidariti yang ada sekarang ni terutama isu Palestin dan sebagainya. Kita tengok maya memainkan peranan yang sangat laju. Ini kelebihan-kelebihannya. Begitu juga bab ini, buku ini ada bab tentang tadbir urus perkhidmatan masyarakat sivil maya dengan pendekatan Islam. Ini yang saya tuliskan di agensi Islam. Kita melihat bagaimana konsep murunah sebagai contoh ya. Flexibility dalam agama membolehkan kita memberi perkhidmatan dengan meluas sekali tanpa mengenepikan asas-asas syarak ya, hukum hakam dan sebagainya. Begitu juga dalam buku ini ada tentang accountability dalam talian. Ini halangan kita katakan tadi, secepat sampai, tetapi juga mereka yang pakar IT ni pun boleh godam, scam dan macam-macam. Jadi accountability perlu dijaga dan inilah yang kita katakan sebagai
penerusan ataupun perubahan. ya. Ya. Jadi bagaimana bijaknya dan mudahnya menggunakan IT, begitu juga perlu ada sistem kekangan-kekangan ya yang sistematik. Bab keempat ialah media sosial dalam menilai keberkesanan penyampaian politik perkhidmatan di Malaysia. Bab yang kelima, isu hudud, perbezaan antara isu pokok dengan perbincangan netizen di ruang media sosial. Kadang-kadang netizen pun dah ada jabatan netizen Ya, betul. Jabatan netizen ya. Jadi mana yang betul sebenarnya? Ya. Yang keenam, dakwah interaktif. Ini tadabbur Al-Quran ya. Fasa COVID-19, peranan masyarakat sivil menangani cabaran teknologi dalam kalangan ibu tunggal era pandemik COVID-19, pembuatan dasar pekerja asing di Malaysia, analisis terhadap penglibatan aktor kerajaan dan aktor bukan kerajaan, dan yang akhir sekali adalah pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran dalam talian semasa pandemik, cabaran dan strategi. So ada cabaran dan ada strateginya. Jadi saya kira buku ini juga buku post pandemik lah, maknanya bagaimana kita berdepan dengan sistem maya yang dulu sebelum pandemik kita tak berapa terdedah, bahkan tak biasa pun Google Meet lah apa semua tu, tapi sekarang semuanya dah menjadi satu yang wajib dah dalam perkhidmatan maupun pembelajaran lah. Saya sangat bersetuju dengan Prof serta penulis-penulis di dalam buku ini. Ya, sekarang rakyat Malaysia begitu bersemangat untuk memberikan sokongan, terutamanya kita dalam mempertahankan hak-hak atau apa jua isu. Rakyat Malaysia lah mereka yang paling terkenal sekali dalam memberikan sokongan dan melalui media sosial. Jadi saya kira sangat penting sebenarnya kita memiliki buku ini ya Prof. Ya, kita harapkan begitulah Doktor ya. Dengan adanya juga penjualan secara maya pun memudahkan. Ya, betul. Dah tak payah pergi kedai buku dan nak dapatkan naskah ni. Boleh beli secara online sahaja di UUM Press kan. Kita pun ucap terima kasih kepada pihak UUM lah kerana menerbitkan buku ini. Ya. Sedikit Prof, untuk menarik lagi pembeli untuk membeli buku ini, apa mungkin dia punya keistimewaan karya ini yang kita rasa sangat penting lagi untuk memiliki buku ini, Prof? Baik, bagi saya buku ini yang menggabungkan 19 penulis tadi daripada pelbagai universiti dihasilkan berdasarkan kepada kajian-kajian mereka. Jadi hasil kajian itulah sesuatu yang unik dalam penulisan ilmiah ni. Ya, itu yang pertama. Yang keduanya ialah dia bukan sekadar menceritakan tentang teori, tetapi juga aplikasi-aplikasi di pelbagai sektor. Termasuklah seperti saya katakan tadi di sektor pendidikan, di sektor kesihatan dan juga di sektor perkhidmatan. Termasuklah agensi Islam di negara kita. Seterusnya saya rasa uniknya ialah dia bukan sekadar menceritakan tentang maya dan kepentingan masyarakat sivil, tetapi juga ada konsep Islam yang kita ketengahkan ya. Misalnya saya mengenengahkan tentang bagaimana Islam melihat tentang perubahan semasa yang perlu kita alert dalam perkhidmatan. Jadi kita datangkan satu konsep, iaitulah konsep murunah ya. Flexibility dalam Islam tu bagaimana dilihat, dan kita sandarkan kepada amalan-amalan yang telah dilaksanakan sebelum di zaman pemerintahan Islam, sebagai contoh dengan pandangan-pandangan ulama yang berkaitan. Jadi saya kira is a blend of theory and practice, it's a blend of application, it's a blend of a current situation kan, keadaan semasa yang berlaku di negara kita, dan juga gabungan antara teori dan juga aspek-aspek Islam yang ada dalam buku ni, walaupun tidak tertera pada tajuknya. Jadi saya fikir pelbagai aspek lah dapat diperkayakan kepada pembaca kita. Ya, itu dia. Tidak ada apa lagi yang perlu diperkatakan betapa menarik dan uniknya buku ini untuk dimiliki, bukan sahaja dari aspek teori, malah amalan praktikalnya bagaimana membincangkan pula terkini dan zaman dahulu lagi, macam-macam lagi keistimewaan dan keunikan buku ini untuk dimiliki. Jadi itu dia, kita ucapkan terima kasih kepada Prof tentang kupasan berkaitan dengan buku Masyarakat Sivil Maya di Malaysia, Penerusan ataupun Perubahan. Jadi untuk mengikuti pelbagai lagi kajian-kajian dan buku-buku penerbitan pensyarah daripada Akademi Pengajian Islam, jangan lupa untuk like, komen, subscribe and share Facebook, Instagram, YouTube dan Twitter Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.